Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Luqman Hakim bin Bahari, nombor matrik 1914011 daripada kelas IS 14 3A. Nama saya Ahmad Muzakir bin Kamarul Azhar Tamam Asri. Nombor matrik 1914012 kelas AS 14 3A juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zaim Akram bin Ahmad Badri. Saya dari kelas IS 14 3A, nombor matrik 1914006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali bin Mukhlis, nombor matrik 1914027 dari kelas IS 14 3A. Bismillahirrahmanirrahim. Pada masa yang ada hari ini, kami akan terangkan yang berkenaan tentang tazkiyatun nafs fi talabil ilmi ataupun yang bermaksud penyucian diri dalam menuntut ilmu. Dalam tajuk ini, seseorang itu perlu mendahului penyucian diri dalam menuntut ilmu dan penyucian itu menjadi pendamping dalam penyucian menuntut ilmu. Dan sesungguhnya, tindakan itu wajib didahului dengan kata-kata. Penyucian atau menuntut ilmu itu tidak boleh dipisahkan kerana apabila kita nak menuntut ilmu tu, kita perlulah sucikan hati dan pakaian. Itu biasanya dibuat oleh orang-orang yang ingin mempelajari ilmu. Seterusnya, hanya ini yang dapat memperoleh pengetahuan berpengaruh dan efektif dalam proses tersebut untuk merinformasikan dalam masyarakat. Pada waktu yang sama, ianya terdapat peringkat yang perlu untuk kita patuhi dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu ini jugalah perlulah ia dalam keadaan yang murni tanpa sebarang gangguan. Sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib ke atas mereka dan ianya adalah ibadah. Okey, baik. Seterusnya ialah ta'rif. Bagi ta'rif pula terbahagi kepada dua, iaitu makna awal dan makna yang kedua. Makna awal ialah at-tahir yaqtilu zakit min hadha sawb ayat tarhatuhu wa minhu az-zakat ayat taharahu. Okey, membawa maksud adalah kebersihan dan telah sucinya baju ini daripada segala kekotoran. Maka apabila telah menyucikan, maka baju itu adalah bersih. Okey, maksud dia adalah bila nak menuntut ilmu ni, ibarat kita ni adalah baju yang kotor, maka sebelum kita menuntut ilmu, kita wajib untuk menyucikan baju tu. Bila kita dah cuci baju yang tu, mestinya akan jadi putih, lawa, sedap mata orang memandang. Makin seronoklah bila kita nak menuntut ilmu tu dengan hati kita yang sudah bersih. Okey, bagi makna kedua ialah wa az-ziyadah yuqalu zaki al-malu yazku iza nami wa minhu az-zakati li annaha tazkiyatul limal wa ziyadahu. Maksud dia adalah penambahan telah bersih harta seseorang itu ialah dengan cara membayar zakat. Okey, bagi makna kedua pula adalah bila harta kita dah banyak, pastinya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman agar kita memberi zakat sebagai kewajipan kita. So, bila duit kita terlalu banyak, maknanya bila duit kita dah ada duit, kita perlu infakkan duit kita tu ke zakat untuk apa? Membersihkan diri, membersihkan harta tu lah. Macam kita tak makan seorang, harta yang Allah berikan kepada kita, kita perlu keluarkan zakat. Itu adalah salah satu daripada pembersihan. Kedua-dua contoh ini adalah orang kata macam apa tu? Kias lah. Orang kiaskan dalam kesucian menuntut ilmu tersebut. Seterusnya, saya akan menyambung takrif daripada tazkiyatun nafs ni pada istilah pula. At-tadhiruha minal adrani wal awsakh qala fi zilal tazki wa atruha min kulli rijsu wadunas. Maksudnya kesucian daripada kotor dan perkara yang sangat kotor. Maknanya
kita kena sucikan perkara tu daripada menjadi lebih kotor. Macam tadi sahabat kita cakap, kita ni macam baju kan, baju tu dia kotor kita cuci. So dari sini kita kena, untuk belajar ni kita kena sucikan diri kita lah paling utama, supaya hati yang hitam ni mudah menerima ilmu. Paling mudahnya mudah menerima ilmu lah, tak bagi tenang hati kita untuk mendapatkan suatu ilmu. Yang keduanya, tanmiyatuha biziyadatuha wa asafu hamid. Maksudnya penambahan pada hubungan sifat-sifat yang perkara sebagai orang kepada orang yang terpuji. Maknanya kalau hati kita dah bersih suci semua daripada kekotoran tu, makanya perkara-perkara yang sifat-sifat yang baik akan datang untuk memudahkan kita lagi pada ilmu tu masuklah dalam diri. Okey. Seterusnya adalah penerangan tentang an-nafsi, iaitu diri ataupun jiwa. Okay. Faqad warada fil Qur'anil Karim wasifaha bitalati sifati al-mutmainnah wal-lawwamah wal-amarati bis-su'i. Okay. Nak bagi tahunya dalam ni, jiwa ni ada 3 jenis. Ada 3 sifat jiwa yang disebut dalam Al-Quran. Yang pertama mutmainnah, ataupun bahasa Melayunya kita sebut ketenteraman ataupun ketenangan ataupun keyakinan. Okey, seterusnya wal-lawwamah, iaitu penyalahan. Dan seterusnya wal-amarati bis-su'i. Wal-amarati bis-su'i ni yang saya dapat dalam kamus berdasarkan dari Al-Ma'ni adalah suruhan dengan kejahatan ataupun keburukan. Okey. Kita tengok takrif dia satu persatu. Okey, yang pertama, an-nafsul mutmainnah. Ya allati qad sakanat ila rabbaha wa ta'ati wa amnihi. Iaitu adalah nak bagi tahu ni adalah menetapkan diri kepada Tuhannya dan mentaatinya dan mendengar segala perintahnya. Okey, mutmainnah ni adalah keyakinan. Maksudnya dia nak beritahu sakana ila rabbiha ni adalah dia meyakinkan diri dia kepada Tuhannya dan mentaatinya dan mentaati atas perintahnya, itu Allah Subhanahu Wa Taala lah. Okey, fa atma'annat ila muhabbati wa ubudiyyatihi wa dzakarihi. Okey. Dia kata apa? Meyakinkan akan kecintaan Allah dan pengabdian diri kepada Allah dan mengingati Allah. Wa itma'annat ila liqa'ihi wa wa'dihi. Dan ia meyakinkan diri akan berjumpa dengan Allah dan janji Allah itu adalah pasti. Dan dia yakin akan janji Allah tu. Okey, wa itma'annat ila qada'ihi wa qadrihi. Okey, seterusnya dia yakin dengan qada dan qadar Allah. Wa itma'annat ila dhamanihi wa kifayatihi wa hasbihi. Yang seterusnya dia adalah dia yakin akan Allah punya akan kecukupannya dan apa orang kata, hasbi ni kita panggil hisab ataupun kita panggil dia perhitungannya. Dan ini adalah apa yang dia nak akan berlaku dalam sekelip mata. Itu adalah maksud dari segi al-mutmainnah. Dan seterusnya al-lawwamah. Al-lawwamah ni adalah maksudnya dari penyalahan. Okey, penyalahan kat sini dia nak beritahu ialah penyalahan jiwa, iaitu dipersalahkan. Fahiyan nafsi al-lu'umi allati tunandima ala ma fata wa talumu alaih. Dipersalahkan atas penyesalan, dia akan merasa menyesal atas apa yang telah berlaku ataupun apa yang telah berlalu dan mencela akan perbuatannya yang lepas. Maksudnya dia menyalahkan perbuatan yang lepas ataupun kita kata perbuatan buruk yang pernah kita lakukan yang lepas, dan kita mencela perbuatan-perbuatan lepas yang pernah kita lakukan. Itu adalah maksud dari segi lawamah. Dan seterusnya amarah. Amarah ni ia adalah, kalau nak
nak translatekan dia ataupun kita nak terjemahkan dia, kita boleh sebut dia, contohnya seseorang apabila kita menyuruh sahabat kita melakukan kesesatan, dan jika sahabat kita melakukan kesesatan tu dan mengikut kesalahan tu, maka macam ni kita kata maka ianya akan dibimbing kepada segala keburukan. Okey, tu nak katanya suruhan yang salah lah. Tu suruhan yang salah. Okey, seterusnya, falau la fadlullahi wa rahmatihi 'alal mu'mini ma zakat minhum nafsi wahidah. Jika tiada fadlullah ni, kita panggil kebaikan daripada Allah ataupun kebaikan daripada Allah lah. Kebaikan Allah dan rahmatnya ke atas orang-orang mukmin, iaitu orang-orang yang beriman, tidak ada daripada mereka itu sedikit pun jiwa-jiwa yang ada kat tiga-tiga ni. Sama ada yang mutmainnah, lawamah ataupun ammarah. Maksudnya kat sini, kalau Allah tu berkehendak nak bagikan kebaikan kepada kita, maka dapatlah kebaikan tu kepada kita. Tapi dengan syarat, jika dengan kita membalas kebaikan itu, kebaikan yang Allah dah bagi itu tu, kita membalas kebaikan tu dengan kita mensyukuri nikmat yang Allah bagi tu, nikmat kebaikan yang Allah bagi tu, ataupun kita apa lagi? Kita melakukan amalan yang baik lah. Kiranya amalan yang baik yang kita buat tu adalah balasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kebaikan. Okey. Seterusnya yaruddu biha tarkaha halatiha. Okey. Sebaliknya pula, kalau kita tidak melakukan pembalasan atas kebaikan yang telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan membiarkan diri seseorang itu yang telah meninggalkan, yang tidak membalas kebaikan tu dalam keadaan yang jahil dan zalim, ataupun Allah akan membiarkan dia terus dalam keadaan yang sesat tanpa sebarang petunjuk yang baik untuk dia. Okay. Seterusnya ialah tentang kepentingan penyucian jiwa. Dalam ayat ni adalah laqad azafartu nafsus alkitab was sunnah bibayani ahmiyatu tazkiyatun nufus wa ma laha min makanati alaihi aliyata wa marata rafi'ata wa la'ala man abzrazata tilkan nusus wa azhatu qawlihi ta'ala fi suratul syams. Okey, maksud ayat itu adalah maksud penyucian jiwa ini terdapat dalam banyak teks buku dan sunnah yang telah digabungkan. Nak dikatakan bahawa penyucian jiwa ini adalah penting. Penting, dan penyucian jiwa ini adalah perkara yang tinggi dalam menuntut ilmu. Semua ini dikatakan, dia pun membuat kata macam ni sebab dalam surah Asy-Syams ayat 9 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qad aflaha man zakkaha, yang membawa maksud sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa itu. Maksud ayat ini adalah apabila kita menyucikan jiwa kita daripada segala kekotoran, maka kita akan mendapat keuntungan daripada perkara yang kita buat. Apa yang kita buat, maka kita akan dapat balasan ya. Macam give and take lah. Apa yang kita bagi tu kita akan dapat. Okey, antara keuntungan yang kita dapat dalam penyucian jiwa ini adalah, yang pertama adalah apabila kita belajar, maka ilmu itu akan kita dapat dengan mudah. So, bila hati kita bersih, hati kita suci daripada segala kekotoran, maka kita akan masuk, ilmu yang kita dapat tu, apa yang kita belajar akan masuk dengan cepat, mudah dan senang. Kita tak susahlah nak kita dapatkan ilmu tu. Macam Nabi Muhammad SAW, Allah telah menyucikan jiwa baginda dari segala kekotoran sebelum diangkat menjadi Rasul. Macam itulah kita, bila kita dah sucikan jiwa kita, ilmu tu akan dapat. Seterusnya, hati akan menjadi tenang. Apabila jiwa kita ni dah suci, maka bisikan-bisikan syaitan susahlah kita nak dapat. So, hati kita senang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, seterusnya saya akan menyambung slide seterusnya, iaitu darjat yang Allah bagi kalau kita ni menjaga kebersihan diri. Macam dalam slide, kama akhbarallahu ja'ala wa ala
وفروج بفوزوز من الحق وهذه تزكية بالدرجة على. فقال subhanallah dalam surah At-Taha ini yang membawa maksud dan sekejap dia berkata maksud Allah yang dia menyembunyikan sesiapa yang boleh mempunyai, kita akan melakukan amal soleh. Maknanya kalau kita ni menjaga kebersihan, kalau contohlah kita ni menuntut ilmu, lepas tu kita menjaga kebersihan diri, maknanya maka ilmu yang kita nak pelajari tu akan mudah masuk. Seperti yang contoh yang saya sebut tadi, kita ni macam baju kan, kalau baju tu kotor kita basuh, InsyaAllah. Kalau macam tu juga dengan hati kita ni, kalau hati kita ni bersih, suci, InsyaAllah ilmu tu mudah masuk dan serap dalam diri. Macam satu sabda Rasulullah ni yang bermaksud kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Oleh itu kita ni sebagai manusia kena sedar dengan sedar betapa pentingnya kesucian tu dalam diri lah. Okey, itu saja daripada kami. Apa yang baik itu datang dari Allah, apa yang kurang tu datang daripada diri kami sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.